Itu dia antara ramalan cuaca. Kalau kita lihat tadi petang tadi memang hujanlah, cuaca agak mendung dan juga hujan. Jadi perlu untuk kita semua rancang perjalanan kita untuk memastikan semuanya dalam keadaan baik dan berjalan lancar, insya-Allah. Baik, dan seterusnya kita ingin membincangkan satu lagi topik yang hangat diperkatakan di media sosial juga, iaitu berkaitan dengan OPR naik lagi. Jadi apa antara impaknya kepada kita semua? Bersama dengan saya kenalkan Tuan Faiz Azmi selaku Perundi Kewangan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Sofia. Thank you. Ya, Thank you. Alhamdulillah. Baik. Dan seperti mana yang kita tahu, iaitu OPR dinaikkan lagi daripada 25 mata asas kepada 2.5%, dan ia juga sebenarnya kalau kita tengok memberi kesan, ramai jugalah yang merungut yang berkongsi pendapat mereka di media sosial. Dan apa antaranya impak yang akan berikan ataupun perubahan kita perlu untuk menerima ataupun mengadaptasi perubahan ini. Nak tak nak kena terima. Betul. Jadi pendapat Tuan bagaimana? Okey Sofia, untuk orang yang berhutang ya, minta maaf lah, memang akan ada impak ke atas dia punya installment. Terutama sekali kalau hutang yang diambil adalah berdasarkan kadar pinjaman boleh ubah. Kena faham ya, ada dua jenis. Kadar pinjaman boleh ubah dan tidak boleh ubah. Yang tidak boleh ubah biasanya adalah hutang pinjaman untuk beli kereta ataupun personal loan. Tetapi ada juga hutang kereta, hutang personal loan dan terutama sekali hutang rumah lah yang menggunakan kadar pinjaman boleh ubah. Yang ini akan efek. Terutama sekali rumah. Sebab rumah harganya besar. Rumah 300,000 macam saya cakap lah. Murah. Kereta 300,000 mahal. Tapi biasa orang beli rumah 500,000. So lagi besar dia punya hutang tu, walaupun kenaikannya hanyalah 25 basis point ataupun 0.25%, which is banyak jugalah sebab dah naik 3 kali. Betul. 0.25%. Setiap kali MPC, Monetary Policy Committee, berjumpa dinaikkan. Dia boleh jumpa 6 kali setahun. So untuk 3 kali yang dia berjumpa ni, 3 kali dinaikkan. So dari segi itu, sesiapa yang ada berhutang sewaktu pandemik. Sebab waktu pandemik itu OPR adalah yang paling terendah di Malaysia. Sejarah Malaysia 1.75%. So dia pun mengambil hutang untuk beli rumah baru, untuk beli kereta baru, tak ada masalah. Macam kita pernah bincang pasal kereta sebelum ni kan. Dia beli waktu murah lah, waktu ada apa dipanggil tu, ada exemption untuk sales tax semua tu. Tapi sekarang ni OPR dah dinaikkan, whatever hutang ataupun whatever installment yang you perlu bayar pada waktu pandemik dahulu, sekarang dah naik. So impak terbesar adalah orang yang tak sedar bahawa dia punya hutang itu adalah hutang boleh ubah. So bila dia boleh ubah, sekarang ni installment dia pun boleh ubah. Perubahan dia menaiklah. Dia boleh turun, tapi dalam masa waktu-waktu ini kita tak rasa dia akan turun anytime soon lah. Sebab ekonomi Malaysia adalah amat hot lah kalau kita nampak. Untuk suku yang kedua tahun 2022, kenaikan GDP kita adalah 8.9%. Amat hot tu. So jadi bila ada 8.9%, kadar inflasi pun ialah semua orang ada duit. Dulu tak ada kerja. Sekarang dah ada kerja. Dulu kerjanya gaji serendah. Sekarang ni kenaikan gaji 1,500 membuatkan semua orang, bukan kalau anda rasa anda tak kaya, itu adalah individu, tapi secara keseluruhan Malaysianya 8.9% menunjukkan kita punya ekonomi membangkit dengan cepat dan laju. So jadinya inflasi pun naiklah. Kita semua komplain pasal benda itu. So salah satu cara untuk Bank Negara atau MPC lah untuk meng-cool downkan benda ni adalah dengan menaikkan OPR. Yang itu memang kita tak boleh kontrol. Yang kita boleh kontrol adalah kita nak berhutang atau tidak, kita nak apa strategi kita, itu kita boleh kontrol. Yang tak boleh kontrol tu, bagi saya, jangan dipertikaikan. Benda tu akan berlaku. Macam cuaca. Betul. Dan nak hujan. Habis nak hujan nak buat apa? Keluarlah awal sikit. Janganlah dah sampai lambat kata hujan. Itu masalah dia. Betul. Dan adakah ia akan dinaikkan lagi? Kalau saya boleh jawab soalan tu yang tepat sekali, saya tak ada kat sini. Saya jadi fund manager ke apa, kita boleh predict the future kan. Tapi based on the number yang saya baru cakap tadi lah, GDP, kenaikan GDP yang terlalu hot lah sekarang ni, ada kemungkinan dia akan dinaikkan lagi sampai tahap sebelum ataupun lebih sedikit daripada sebelum pandemik, iaitu 3.25%. So sekarang ni kita ada di tahap 2.5%. So nak dapat balik ke tahap sebelum pandemik 3.25%, kena naik 0.25, iaitu 0.75%. Dan tak mustahil akan jadi lebih tinggi. Tapi saya bukan nak spekulat lah. Saya cuma kata kalau kita nak balik ke tahap sebelum pandemik tu, iaitu tahap yang normal lah bagi saya. Sebab waktu tu dia perubahan dia tak banyak sangat. Tak ada dalam masa setengah tahun naik sampai close to 1%. So jadi kalau dia nak balik ke situ, tahap stable, tahap normal,
ada kemungkinan lah maybe dia tak akan naik 0.25%, maybe dia akan naik 0.1%, tapi sedikit demi sedikit kita akan bergerak ke tahap itu. Okey, wah, jadi perlulah sekarang ni untuk merancang kewangan kita sebagai kan untuk memastikan keluarga kita dalam keadaan baik, dan pastinya golongan B40 juga akan turut terkesan lah. Maksudnya dari segi pinjaman mereka sebagai contoh, mungkin ketika pandemik tu okeylah nak ambil kereta murah dan sebagainya, tetapi sekarang ni dah berfikir-fikir nak bayar, nak kena kalkulate balik semua pinjaman-pinjaman kita, bagaimana nak bayar. Jadi mungkin ada nasihat lah bagaimana B40 boleh mengawal kewangan mereka. Okey, apa yang saya nampak ramai orang tak sedar bahawa dia punya pinjaman tu maybe adalah kadar boleh ubah. Okey, contohnya kita ambil kereta secara normal kereta memang kadar pinjaman tetap fixed rate. Tapi ada produk-produk baru yang dijual pada kebelakangan ni lah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lepas. Ada juga bank yang menjual pinjaman kadar boleh ubah untuk kereta. Tapi persepsinya adalah kereta tak akan turun naik sebab dia adalah fixed rate, tapi salah. Kalau nak tahu, kena buka balik letter offer, tengok balik ada tak dia tulis KPA, kadar pinjaman asas tambah 1 nombor. Kalau ada, maknanya kita pergi kadar tu boleh ubah. KPA, jadi KPA ataupun kalau bahasa Inggerisnya base rate untuk bank tersebut. Okey, kadar pinjaman asas base rate, ataupun kalau Islamic rate dia akan jadi IBR, Islamic base rate. Tapi sama sajalah. So maknanya bila ada benda tu, kadar pinjaman asas tu boleh berubah mengikut OPR yang berubah. So jadinya kalau kita bukan nak kata tersalah lah. Salah dari segi kita tak tahu. Kita tak tahu, kita pakai sign je. Pinjaman yang diberikan oleh bank menggunakan kadar pinjaman boleh ubah. Sekarang ni bila OPR dah dinaikkan, BR dinaikkan, kita punya semua kena naik, kita kena expect benda tu berlaku pada kita jugalah. Kalau bank belum hantar surat lagi, ataupun kita tak perasan, kita kena cega-cega. Kena cari, maybe surat tu tak sampai tapi kita dah di-charge akan ada charge dah lah tu. Bila installment naik daripada 600 jadi 650 kali pertama, lepas tu 700, lepas tu 750 sebab OPR naik 3 kali. So patut kita akan 3 kali kenaikan. Kalau kita tak perasan tu, maybe kita bayar macam biasa 600, akan ada charge bunga ke atas bunga tersebut. So benda ni memang kena peka. Macam saya sudah cakap, tak ada siapa yang akan jaga kita lah. Kalau kita jumpa dengan pegawai bank lah, dia ada KPI dia sendiri, adalah untuk close the deal. Tak apa, itu kerja dia. Kerja kita adalah untuk jaga kita dan keluarga kita. Maknanya duit lah, dari segi penjagaan duit, supaya kita boleh pastikan anak-anak kita, keluarga kita ada makanan yang cukup, pembelajaran yang cukup. Semua ini memerlukan duit. So duit tu kalau boleh kita tak nak bagi ke orang lain, tak nak bagi kepada bank lah, lebih daripada sepatutnya. Nak beli kereta, tak ada duit untuk beli selepuk, tak apa, ambil pinjaman, tak apa. Tapi pilihlah pinjaman yang bijak. Untuk sesiapa yang dah terlepas, dia buka-buka, alamak, betul lah, kadar pinjaman boleh ubah untuk kereta ataupun untuk rumah lah, tak kisah. Tak apa. Ambil satu kalkulator, loan calculator lah kita panggil. Kita anggaplah kadar pinjaman asas akan naik sampai 3.5%. Okey. Kita anggap kita punya base rate untuk bank tu akan naik sampai tahap yang lebih kurang sama. Yang sama lah, maknanya dia naik 1%, kita punya bank punya naik rate pun naik 1%. Kita pakai kalkulator untuk mengira berapakah installment yang kita perlu bayar kepada bank bila kadar pinjaman asas tu jadi sampai situ. So kita bayar dari sekarang banyak tu. Contohnya, sepatutnya bayar dari letter offer yang sebelum ini RM1,000 sebulan untuk rumah ke untuk kereta, tak kisah. Tapi kita anggap bila kita kira-kira, bila kadar OPR tu naik sampai satu tahap yang saya cakap tu, 3.5%, kita semua naik, installment semua naik, jadi RM1,400. Kita bayar RM1,400 sekarang kepada bank tu. Tapi jangan bayar terus kepada bank. RM1,000 bayar kepada bank seperti biasa, RM400 letak dalam tabung. Contohnya tabung ASB. Bukan terus masukkan. Jangan bayar kepada bank, tak apa, biarkan dia. Kita letak dalam tabung ASB, letak dalam tabung haji supaya dapat pulangan yang lebih tinggi daripada kadar. Yalah, buat apa letak dalam bank, kita letak dalam tabung. Let's say lah, bila kadar pinjaman tu dinaikkan sampai kita kena bayar sampai RM1,400 pun. Kita berkata, tak apa, saya dah bajet memang kena bayar RM1,400 bulan. Cuma sebelum ni, lebihan tu saya letak dalam tabung ASB. Tapi sekarang ni, since bank dah minta RM1,400 bulan, saya dah tak boleh nak masuk dalam tabung lagi. Whatever yang dah save tu tak apa, kita punya pulangan. Tapi going forward, bulan depan, kadar installment dah naik jadi RM1,400, kita bayar RM1,400 kepada bank. Tapi tak apa, sebab saya dah bajet. Kalau kita tak buat benda yang daripada sekarang, bila OPR tu naik, tapi kita tak buat yang macam RM1,400, kita tak save RM400, maybe kita pergi beli benda lain. Kita pergi beli handphone baru, tak apalah. Memanglah naik sampai RM1,000 sekarang ni kita beli installment, tapi saya ada bajet lagi RM400 untuk beli apa-apa. Kita pun pergi beli apa-apa. Tapi bila kadar pinjaman tu dinaikkan, installment dinaikkan sampai RM1,400, kita kena bayar RM1,400 kepada bank untuk kereta kita ni, dan RM400 yang kita dok beli benda tu. So, satu cara untuk B40 ke M40 ke semua orang lah, T20 pun boleh pakai cara yang sama. Kita expect OPR akan dinaikkan, kita bayar ataupun kita
kita budgetkan lebih untuk semua hutang-hutang yang kita ada sekarang ni supaya kita tak terkejut. Masalahnya bila OPR naik, kita tak prepare, kita marah semua orang. Kita marahlah NPC, marah Bank Negara, marah OPR. Macam kita marah cuaca. Kenapa cuaca hujan hari ni saya tak boleh pergi kerja? Sebenarnya, kita boleh je tengok cuaca. Cuaca tadi pun ada cuaca punya ramalan kan. Kita boleh tengok satu hari ni bila hujan, kita prepare dengan payungnya, dengan keluar awal ni kita plan. So, kalau kita tak buat benda tu, kita tak merancang, bila susah, salah siapa? Salah kita jugalah sebenarnya. Sebenarnya kan. Jadi kita kena sediakan payung sebelum hujan lah kan. Maksudnya ini persediaan yang boleh kita lakukan sebelum kemungkinan ia akan dinaikkan lagi, maka pinjaman dan sebagainya interestnya semua akan naik lah. So ini yang perlu kita prepare lah kan. Dan yalah, bila kita cakap tentang perkara ini juga, adakah sekarang ini masa yang sesuai untuk kita menyimpan? Sebagai contoh seperti yang Tuan kongsikan tadi, simpan di ASB dan sebagainya kan. Dan adakah sekarang inilah masa yang terbaik sekiranya kita buat simpanan? Tapi faktor sekarang ini bila kemudahan yang ataupun hutang-hutang semakin meningkat, kita nak simpan tu pun satu isu juga. Jadi bagaimana sekarang ni situasi tu? Sofia nak bagi tahu ya. Okey. Bukan semua orang ada hutang. Ada orang hutang sikit saja atau hutang di kadar pinjaman boleh yang tak boleh buat fixed rate. So untuk orang macam ini, bila OPR naik ya, terutama sekali orang yang dah bersara, dia ada 2 juta dalam dia punya tabung-tabung semua, hutang dia kosong sebab sepatutnya kalau dah nak bersara ataupun dah bersara, tak boleh ada hutang. Sebab kita dah tak bekerja, kenapa nak berhutang? Okey, tapi tak apa. Hutang sisa tak apalah. Tapi let's say dia ada 2 juta, cash dekat dalam tabung ASB 1 2 3, lepas tu letak dalam unit trust semualah macam-macam lah, FD semua dia ada. Dia spreadkan the risk. Spreadkan the investment. Bila OPR naik, dia gembira. Pulangan lebih banyak. Dia expect lah, tak semestinya. Tapi kalau kita tengok FD lah yang paling basicnya. FD punya rate sekarang ni dah naik lebih tinggi daripada 2%, dah sampai 3% pun ada. Dulu waktu pandemik, waktu OPR paling rendah 1.75%, bank cuma bagi berapa? 2%, 2.1%. Sebab bila kadar yang dia boleh dapat dia chargekan kepada peminjam adalah rendah, kadar yang dia boleh bagi kepada pendepositor pun adalah rendah. Tapi sekarang ni kadar yang boleh di-charge kepada peminjam dah tinggi, because OPR dah naik, dia pun boleh charge, dia pun boleh bagi pulangan lebih tinggi kepada pendepositor. So orang yang banyak duit sekarang ni, dia happy sahaja. So kalau tak ada hutang, you're in good position. Masalah dia, hutang ni yang kita cakap ni besar-besar. Kalau kita kata rumah pun dah 35 tahun maksimum tenor dia. Kalau kereta 9 tahun, kalau personal loan 10 tahun. So benda-benda semua bukan mudah untuk dilepaskan, terutama sekali personal loan. Sebab soalnya personal loan kita dah ambil, dah pakai. Contohnya kahwin ke, beli handphone ke, benda semua nilai dia dah tak ada. Kita nak tebus balik hutang pun dah tak boleh. So tak apa, untuk orang yang tak buat silap, kita bagi advice yang tadilah, kita bayar lebih. Siapa suruh kita pergi buat benda tu? Tak apa. Kadang bukan silap pun, kadang rumah yang dibeli waktu pandemik tu pun maybe murah. Cuma sekarang ni kadar pinjamannya tinggi, so tak apa, dia lawan baliklah. Tapi untuk yang tidak berhutang, this is the best time jugalah untuk melabur. Tapi kena buat pelaburan yang bijak. Tak boleh pakai letak saja di mana-mana. Buat your research, tapi make sure that whatever that you buat tu you suka. Ada orang dia tak suka property contoh tapi kawan dia ajak beli rumah untuk dilaburkan, untuk disewakan. Tapi dia malas nak layan dengan tenant call dia malas nak layan. Dia malas nak jual balik, dia malas nak fikir. Dan itu bukan pelaburan yang baik untuk dia. Ada orang dia suka liquid. Maknanya dia letak dalam ASB, letak 200,000, dia ada cash. Lepas tu bila masa dia nak keluarkan untuk letak dalam IPO pun boleh. Dia suka macam itu, boleh. Yang paling penting adalah tahu keadaan semasa. Kita panggil dia cycle investor. Maknanya waktu yang sesuai untuk melabur, kita melabur. Waktu yang sesuai untuk melabur, macam waktu pandemik tu, kita letak duit tempat lain. Kita letak tempat lain lah. Tak perlu, tak semestinya kita melabur sentiasa. Kadang kita perlu saving saja. Sebab sebelum pandemik pun kita boleh nampak ada kaunter-kaunter saham yang turun. So kalau kita biarkan duit tu kita dalam kaunter saham tu, kita pun akan mengalami penurunan dia. So jadinya ada orang waktu bull run, dia letak duit kat situ, dia letak naik. Lepas tu bila bear run, dia pandai, dia tahu timing, dia keluarkan. So benda semua perlu peka, tak boleh letak and forget. Kita kena ambil tahu jugalah. So waktu ini OPR tengah naik, patutnya investors pun dah tahu. Untuk yang tak tahu tu, tahulah yang ekonomi, bila saya dah cakap GDP dah jadi sampai 8.9% untuk kuarter kedua tahun ini, itulah amat hot. Maknanya duit yang kita laburkan boleh berkembang-kembang dengan amat laju. Tapi itu untuk kuarter 2, kuarter 3 kita baru je nak mengalami, baru je lepas, so data tu belum ada lagi lah. Baik, dan satu lagi situasi
situasi mana sekarang ni kalau kita lihat ramai orang yang ambil mudah lah, jalan yang mudah, iaitu dia ada banyak hutang sebagai contoh. Ada personal loan, ada credit card lah, ada hutang rumah sebagai contoh. Dan dia nak gabungkan hutang-hutang tu, dia ambil satu loan untuk bayar semua sekali. Maksudnya adakah sekarang ini situasi yang terbaik untuk kita lakukan ini, ataupun sepatutnya kita uruskan satu-satu hutang kita? Bagaimana pendapat? Dia ada dua school of thought. Ada orang yang buat cara itu, dia kata itu cara yang terbaik. Tapi apa yang saya nampak, hutang tu dipanjangkanlah. Jadi 35 tahun ada, jadi 10 tahun. Selalunya kalau untuk orang kerajaan dia panggil overlap lah. Dia ambil hutang baru untuk hutang-hutang lama. Yang paling penting yang anda kena tahu adalah kena make sure that hutang yang baru untuk diambil tu, kadar pinjaman dia kena lebih rendah daripada hutang yang hendak ditutup itulah. Tapi bila nak ambil hutang baru pun ada kos-kos juga. Contohnya kalau nak beli rumah, nak refinance rumah, dia ada kos daripada legal fee. Banyak tu 2% kalau tak salah, lebih kurang lah. Legal fee, stamp duty fee nak bayar kepada LSDN, valuation fee. So semua ni perlu dibayar. Ini adalah sunken cost, dah bayar tak dapat balik. So ada kos untuk pengambilan hutang baru. Of course kalau kita ambil personal loan selalunya tak ada banyak fee sangat, tapi dia pun ada insurance fee juga. Dia punya insurance lah untuk, yelah, dia dah ambil hutang, bank tak nak lah kalau apa-apa jadi kat kita tak boleh bayar balik. Selalu pasal kematian dan kecacatan kekal. Untuk rumah pun ada juga DP MRTA. So benda semua ni kena ambil tahu kos dia, bukan saja dari segi bunga, tapi sunken cost dia, siapa yang bayar sunken cost tu semua tu. Lepas tu buat kira-kira. Kalaulah pendapat saya, hutang tu adalah hutang kecil-kecil lah, setakat RM10,000, RM20,000, RM50,000. Kita ada rumah yang harga dia dah RM600,000, kita boleh refinance rumah tu untuk tutup hutang-hutang tu. Kalau hutang tu kecil-kecil saja, tak perlulah. Sebab kita akan macam gali satu lubang baru untuk tutup lubang lama. Tapi betul, sebab hutang yang baru ni diperlu gali untuk menutup hutang lama sama amount dia. Kalau kita berhutang RM50,000 personal loan, kita nak tutup hutang RM50,000 ni, kita kena ambil RM50,000 yang baru daripada loan baru. So, samalah, gali lubang baru untuk tutup lubang lama. Satu cara yang lebih baiklah yang saya lebih suka adalah menggunakan satu teknik. Bukan saya yang buat, tapi saya follow, saya ajar. Ajar di YouTube sajalah. Gunakan teknik debt snowball. Maknanya kita cari hutang yang paling sekarang boleh settle. Maknanya kalau kita ada hutang RM1,000 dengan angah, RM500, RM5,000 dengan personal loan, RM20,000 dengan kereta, dengan bank. Yang RM1,000 dengan angah tu, kita perlu servis dia. Setiap bulan kita bayar RM100, RM100, RM100. Kita settlekan RM1,000 tu dulu. Kita potong-potong mana-mana, kita bayar RM1,000. Lepas kita bayar RM1,000 tu, kita akan ada satu cash flow baru, RM100 sebulan. Ya, sebab hutang angah dah habis bayar. Kita ambil RM100 tu, kita kumpulkan untuk bayar hutang nombor 2 pula, yang personal RM500, RM5,000, RM5,000 tu. Hutang dia pun maybe kena bayar RM300 sebulan. Kita settlekan yang itu. Kita ada hutang angah RM100 dah tak bayar. Hutang personal RM300 dah tak bayar, dah RM400. So ini kita panggil mula-mula kita start kecil. Tapi makin lama makin besar. Itu adalah satu cara yang amat mudah untuk settlekan hutang-hutang ni semua. Hutang-hutang kecil lah. Hutang-hutang besar, last sekali. Yang paling lambat nak settlekan, yang paling besar. Contoh hutang rumah RM300,000. Jangan settlekan yang tu. Sebab bila nak habiskan RM300,000 tu? Lama lagi tu. Settlekan yang kecil-kecil dahulu. Perlu untuk kita tahu kan. Pembahagian duit tu yang mana yang perlu kita dahulukan untuk selesaikan. Kemudian yang terakhir adalah hutang yang paling besar. Betul. Saya pun kena guna tips ni juga. Banyak hutang ke? Tak ada, insyaAllah tak ada banyak. Cuba perlu uruskanlah maksudnya. Betul. Kan. Pengurusan tu penting. Ya, sebab kita pun nak adalah saving lebih kan untuk masa tua nanti, insyaAllah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Faiz Azmi selaku Perundi Kewangan. Terima kasih banyak Tuan. Sama-sama. Tips yang dikongsikan dan perlu untuk kita mengambil tahu sekarang ini situasi yang terbaik, apa yang terbaik untuk keluarga kita untuk memastikan kewangan kita dan juga keluarga kita dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Baik, dan seterusnya para penonton, kita juga ingin banyak lagi perkongsian